So hari ni kita continue surfacing Surfacing untuk part yang kedua So semalam saya ada ajar surfacing. Hari ni pun kita buat surfacing simple juga tapi ada beberapa teknik yang lain lah. So saya minta awak sambil saya ajar sambil awak sketch Saya akan ajar beberapa lagi perkara yang ada dalam surfacing lah. Okay. So kita pergi slow-slow sikit-sikit untuk surfacing. Kita akan cuba lukis yang shape yang jangan saya tunjuk So hari ni okay good. So hari ni kita akan cuba buat part yang macam ni. Yang ni belum habis. Nanti saya akan tunjuk step yang seterusnya sampai habislah untuk kita buat practice surfacing Okay. Okay, so file new part design. Okay. Part design, setting dimension dulu. Kalau saya laju, tolong open mic and then minta saya stop So pakai MMGS. Okay. Okay. So untuk lukis yang shape yang macam tadi, first kita akan lukis daripada right plane lah. Okay. Kita akan lukis pada right plane. Okay. Ambil yang 3 point arc ni. Okay. Tarik daripada center point ni. Daripada point 00 ni ke atas. Okay. Klik sekali. Okay. Lepas tu bagi dimension. Bagi dimension seperti mana skrin saya. R dia 100. Okay. Distance yang ini ke sini adalah 115. Okay. Tinggi sini ke sini adalah 10. 10 Okay. So cuba buat ni dulu. Cuba buat yang ni dulu. Okay. Okay, cuba buat ni dulu sebelum saya proceed. Okay, so kalau dah siap, kita teruskan dengan surfaces. Okay, bagi yang semalam yang tak join kelas, yang tak tahu mana nak dapat tab surfaces ni, dekat atas ni, awak just right click and then tick surfaces Okay, so daripada sketch yang pertama tadi, kita akan buat extruded surface. Okay, kita akan extruded 30 mm dua direction So ambil 30 mm dua direction. Okay, so awak akan nampak macam ni. 30 mm dua direction. Okay. Okay, cuba buat ni dulu. Extruded surface 30 mm. Dua direction. Okay, kalau dah siap, kita teruskan dengan top plane Okay. So, ambil top plane. Kita akan sketch dekat top plane. Okay, tekan space bar and then normal to. Okay, so kita akan dapat pandangan daripada atas. Kita sketch dua bulatan. Okay, sketch dua bulatan. Sketch dua bulatan. Okay, ini pun sama pusat bulatan dia. Okay. Dimension. Yang ni adalah 20. Okay. Yang ini adalah 35. Okay. Kemudian awak sketch line daripada. Okay. Sketch line. Pada sini bertemu ke sini. Okay. Bertemu dengan bulatan tu. Okay. Line daripada ujung ni bertemu ke bulatan ni. Okay, kemudian bagi dimension dia daripada pusat ni ke titik yang bertemu tadi adalah 40. Okay. Selepas awak bagi dimension ni, awak kena samakan dia punya pusat bulatan ketiga-tiga ni dengan pusat yang kosong-kosong So macam mana awak nak buat? Awak klik satu pusat bulatan ni, klik satu. Okay, tekan control. Klik bulatan yang kedua and then tekan control lagi, klik point kosong-kosong and then awak akan select vertical so dia akan sama Okay, cuba buat dulu.
Pastikan dia vertical. Tu untuk kita constrainkan dia. Kalau saya laju beritahu So saya bagi awak lukis ni dulu. Buat dulu ni dulu. Dan juga dimension yang daripada pusat ini ke sini adalah 35. Untuk kita full constraint dia. Okay, lukis ni dulu. Okay, saya tunggu awak ni. Okay, lepas awak buat ni, saya nak awak trim yang ni dengan ni. Okay. Ambil trim entities. Okay, trim entities. Select power trim. Then tarik saja Tengok tarik saja okay, so dia akan terus trim Tarik saja kat situ. Okay. Tu kita dah power trim. Selepas kita power trim, kita buat sketch fillet. Okay, sketch fillet untuk dia punya radius 12 mm. Ambil, klik pada titik ni corner ni satu dengan corner ni So buat fillet radius. Okay, pastikan dia dapat yang ni macam ni So buat dulu. Okay, so kalau dah siap, keluar daripada sketch ni, awak akan dapat sketch yang macam ni. Okay, awak akan dapat macam ni. And then pergi kepada surfaces, extrude surface ke atas. Okay, masukkan 40 mm So extrude dia ke atas. Okay, extrude dia ke atas macam ni. Okay, kalau dah siap, kita akan trim pula So saya nak buang yang bawah ni. So ambil trim surface. Okay. So trim tools dia yang akan potong untuk saya buang yang bawah ni adalah yang ni. Ni adalah trim dia. Okay, kita akan remove selection. Kita akan remove yang bawah ni Okay, so macam ni kita akan remove yang bawah ni. So keep it natural. And then click right Okay. So kita dah buang yang bawah. Kemudian kita akan buang yang dalam ni pula. Okay, untuk buang yang dalam ni sama juga. Kita trim surface. Tools untuk kita potong adalah yang ni. Okay. So kita nak buang adalah yang tengah ni Okay, terus dapat macam ni. Okay, cuba buat sampai awak dapat bentuk yang macam ni. Okay, so kita terus ke step yang seterusnya. Okay, sekarang kita nak penuhkan surface yang dekat atas ni. Okay, kita nak tutup dia. So nak tutup ni kita boleh pakai planar surface So bila awak klik, dia ada dua teknik lah. Saya ajar klik teknik yang pertama dulu. Satu, planar surface. Awak klik planar surface, awak akan klik bounding entities. Bounding entities ni, awak akan select semua line ni. Satu, dua. Ni tak payah tekan control awak klik saja. Dia akan ni lah. 3, 4. Okay, dia akan terus baca. Nampak? Dia terus tutup. And then awak klik right. Okay, so dia dah tutup. Okay, cuba buat dulu planar surface. Ini command ni planar surface Okay, siap. Alright. Okay, tu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, kita boleh pakai boundary surface. Okay, so kita cuba buat yang ni pula. Klik surface planar ni, awak delete dulu. Okay, delete yang tadi. Okay, yes. Okay, untuk kita buat boundary surface, kita akan buat by boundary. Okay, so awak pergi dekat sketch ni. Okay, sketch. Klik yang tick ni. Awak pilih 3D sketch. Pilih sini, 3D sketch. Okay, klik 3D sketch. Bila awak dah dalam 3D sketch, awak ambil line. Awak tak perlu normal tu pun Awak klik line ni, kita akan buat 3D sketch. So dia akan detect point sini ke, okay, pusing sikit. So sampai ke point sini. Okay, dia jadi satu Lepas tu dah ni, tekan escape. Okay, bila awak dah dapat line ni, awak klik balik surfaces. Awak pergi kepada boundary surface. Awak akan select line ni. Dan awak akan select curve ni yang ni. Nampak So dia akan isi. Dia akan isi ruang ni, nampak? Ni dia kita panggil boundary. So boundary yang kita select adalah ruangan ni. Okay. Yang ini susah sikit daripada planar surface ni. Tapi saya nak tunjuk macam mana function boundary surface. Okay, then click right. Okay. Nampak? Cuba buat. Okay, boleh So kita cuba lagi satu lagi. Boundary surface. Kita sketch 3D. Okay, cuba sambungkan, ambil line. Okay, sketch 3D, ambil line. Sambungkan point sini ke point sini pula. Okay, then escape. Tekan escape. Okay. So pergi kepada surfaces. Klik boundary surfaces.
klik line sini dan klik line sini. Okey, kalau awak tengok yang ini nampak dia ada lebih Nampak dia ada lebih ke tepi ni So macam mana nak buat? Awak pergi kepada direction yang kedua ni, awak klik curve ni. So dia akan baca curve tu. Okey, sama juga belah sini, awak klik curve ni. Okey, then klik right. Okey, nampak? So dia akan isikan semua surface ni lah. Yang ni Okey. So untuk yang lain ni awak pun boleh cuba sama saja step dia untuk boundary surfaces. Okey. Untuk yang cepat awak boleh buat semua yang lain lah. So buat sketch 3D and then buat boundary surfaces So kalau tak nak buat boundary surfaces boleh buat macam tadi. Okey. So saya delete yang ni dulu. Saya buat planar surface saja. Okey. So saya delete juga yang sketch ni. Okey. Ni just nak tunjuk Okay, so bila awak buat planar surface tadi, so select saja semua curve dia. Okay, then awak klik right. Okay, so kita dah dapat planar surface yang ni Semua untuk yang ni. Okay. Then, selepas kita ni, kita nak jahit kita nak jahit semua ni supaya kita boleh jadikan dia solid. Kita nak jahit dia. Jahit kita akan pakai knit surface lah. Kalau awak tengok dekat surface bodies ni, dia ada 3 dah yang awak buat lah. Okay. 3 surfaces ni Okay. So kita boleh buat macam ni saja. Klik pada knit surface ni. Select semua surface ni, awak boleh select saja macam ni. Okay. Bila awak select ni semua, then awak klik right. Okay. So dia akan jadi surface knit. Semalam kita buat solid lain, yang ni kita buat knit surface saja. Kita knitkan dia je dulu. Kita jahitkan dia sebagai satu surface dulu Surface knit Okay. Bila dah dapat yang ni, kita buat fillet. Kita buat fillet terhadap curve ni. Okay. Kita bubur radius dia 4. Okay. Dengan yang bawah ni juga kita bubur radius dia 4. Okay. Nampak Okay, so dia jadi bentuk macam ni Okay, Kamil. Semalam Kamil ada tanya soalan kan? So saya rasa menjawab tak soalan Kamil? Kenapa kita boleh buat fillet sekarang? Mana? Jawab. Kan, sebab kalau semalam, apa beza dengan yang semalam Kamil bila kita buat knit surface ni? Kalau awak perasan, saya punya step tadi. Tak tahu nak cakap sana. Okay, tadi awak perasan tak Kamil yang saya knit surface ni, saya tak create solid. Saya tak create solid So saya hanya knit surface saja So bila saya knit surface, so kita boleh buat dia punya fillet lah. Semalam kita buat knit surface tapi kita dah create dia jadi solid, betul tak? Itu pun boleh juga, kita boleh buat fillet juga, tak ada beza pun. Cuma yang hari ni saya tunjuk contoh yang lain sikit lah. Okay, so saya bagi awak buat dulu. Cuba buat dulu sampai fillet ni fillet ni radius dia 4mm. Saya type Alright, good. So kita pergi kepada yang seterusnya. Kita akan pergi kepada top plane. Kita akan sketch pula kepada top plane. Okay, and then kita normal tu. Okay. Yang ini kita akan convert entities. Select line ni. Control. Select semua line ni. Control and then sketch. Kita convert entities. Okay, kita convert entities. And then kita buat dia punya sketch fillet terhadap ni. Okay, keep it as 12 So 12. Okay, 12 mm kepada semua point ni. Okay, select ni. Okay, kita dah dapat dia punya sketch. Okay. Okay, so kita dapat sketch yang macam ni Saya nak sketch yang macam ni kat bawah dia. Okay. Okay. Bila awak dah ada sketch yang bawah ni, sketch yang ketiga ni, kita akan pancarkan sketch ni sampai ke surface ni. Okay.
Okey, bila kita nak pancarkan, kita nak macam extrude lah tapi kita nak ni supaya sketch ni berada ni, kita pakai dekat sini features kita pakai. Okey, kita select dulu sketch 3 tadi. Kita pakai, ambil kat curve, ambil project curve. Okey, project curve dia dah detect sketch ketiga, kita nak sketch on faces So faces yang kita nak sketch adalah yang ini Okey, yang ini adalah sketch, kita akan pancarkan dia ke atas ni lah. Dan pastikan dia punya direction ni ke atas. Okey, ke atas so that dia touch ke sini lah. Okey, lepas tu awak klik yes. Bila awak klik yes, and then awak akan nampak sketch tadi berada pada surface yang atas ni. Boleh tak? Kita cuba buat. Okey, so kalau dah siap, saya continue. So kita nak trim kita nak buang yang tepi ni. Okey, kita pergi kepada surfaces, kita trim surface. Okey, trim tool kita akan jadi curve yang tadi So kita nak remove yang tepi ni. Select je, tekan je dia jadi purple Okey, dia akan jadi warna purple. So kita akan buang tepi dia. Okey, dan kita klik yes. Right? So awak akan dapat shape yang macam ni. Nampak? Okay. Okay, so kalau dah siap, dan kita akan bagi dia thickness So kita akan buat step thicken So kita klik thicken, dan kita nak klik dia punya surface, kita klik saja pada ni. Kita tak nak dia pada both sides Kita nak thickness dia 1 mm saja. Okay, 1 mm. Kita tak nak dia pada both side, kita nak dia pada satu side saja. Okay. Kau tengok dia akan jadi satu thickness nampak? So sekarang awak dah jadikan dia ada thickness Kalau nak tengok lagi, kita boleh tengok kepada section view awak nampak? Gitu. Okay, section view. Tengok daripada tepi pula, tengok di sini. Nampak? Dia dah fill in Semalam saya tunjuk step tu yang macam kita create solid body kan. Yang ni kita dah ada thickness. Dia jadi shell. So yang ni dah solid lah. Ini pun dah boleh kita edit dalam part modeling lah. Okay. Boleh tak? Boleh follow ke? Boleh follow? Halo? Sir, tolong repeat step curve tadi. Syafiq. Okay, Syafiq minta saya repeat Okay, saya repeat sekali lagi atas permintaan Syafiq. Sekejap saya delete dulu Syafiq. Thicken pun saya delete. Surface trim pun saya delete. Okay, guided curve saya delete. Okay, so sketch saya delete. Okay, mungkin Syafiq dah ni sketch Okay Syafiq, bila awak dah sketch, yang ni lah sketch dia So daripada top plane, Syafiq follow Okay, so bila awak dah sketch daripada top plane, awak copy je convert entities and then awak buat curve dia 12, fillet dia. Okay, keluar daripada sketch ni. Okay, awak akan nampak sketch dia dekat bawah Syafiq dan semua. Okay, sketch dia dekat bawah. So klik pada sketch ketiga, ambil curve ni, pilih project curve. Okay, project curve, awak nak sketch curve ni atas surface ni tadi. So dia dah select dah ni, surface dia awak kena klik saja surface ni. So dia akan movekan apa yang awak draw tadi pada surface atas ni. Okay, so awak akan dapat projected curve Syafiq. Okay, lepas awak buat projected curve, awak hanya perlu trim surface. Select dia punya trim tool adalah line curve tadi. Yang nak remove adalah yang dekat luar Okay, yang dekat remove kita nak buat kat luar. Okay, then click right. Alright, so awak akan dapat surface macam ni Syafiq Boleh Syafiq? Dapat tak Syafiq? Syafiq Ahmad. Boleh sir. Okay, alright, good. So lepas kita dapat shape macam ni, kita thickenkan dia Syafiq. Kita thickkan dia, kita nak bagi dia ada thickness. So klik saja pada mana-mana surface. Thickness dia, kalau awak nak buat thickness dia besar pun tak apa, tak ada masalah, 2 Okay, contoh kita buat 2 kita ambil one side saja.
Okay, dan kita ni. So dia ada thickness dah 2 mm. Macam mana kita nak tahu dia ada thickness ke tidak? Kita tengok cross section view Cross section view tengok. So dia solid Nampak kat sini dia solid. So hari ni kita belajar extruded surface, boundary surface, planar surface, fillet kita knit surface, kita buat thicken So steps-steps yang kita belajar dalam surfacing So awak boleh tengok yang ini adalah hasil daripada teknik surfacing lah. Awak boleh dapatkan bentuk macam ni. So kalau kita buat ikut part modeling yang biasa, kita tak dapat surface macam ni. Okay, very quick class. Okay, apa yang awak boleh pakai untuk awak punya projek? Kalau awak perasan untuk awak buat helmet tu kan helmet tu ada banyak dia punya contour ataupun profile yang susah sikit nampak macam nak kata bulat pun tidak, dia ikut kepala manusia lah. So awak boleh pakai surfacing So untuk awak buat projek nanti, pakai surfacing dulu, jadikan dia macam ni, buat dia ada thickness, so dia akan jadi macam kepala sebuah helmet lah. Sama je macam awak lukis lubang yang tengah ni, so macam awak bagi thickness lah. Okay, so boleh try surfacing nanti untuk ni. Lepas tu bila nak tebuk lubang, nak letak untuk tempat letak kamera ke whatsoever, untuk tu baru awak buat pada part modeling. Sebab bila dia dah jadi part yang macam ni, awak memang boleh buat editing dalam terus lah. Contoh kalau awak nak sketch ke atas ni, okey, klik saja, awak boleh sketch ke atas ni. Contoh kita tambah sketch. Contoh kita letak sajalah satu bulatan okey, bulatan dan dimension untuk 10. Okey. Dia punya ni ke sini adalah 30. Okey, contoh kita buat bulatan jauh sikit 35. Okey. And then features kita buat extruded cut untuk awak tengok dia dah boleh potong So kalau ni up to next, so dia dah boleh potong Kalau dah boleh potong ni, maksudnya memang awak punya parts tu dah solid lah, sebab awak dah buat thicken tadi Sebab kalau part awak masih dalam bentuk surfaces, dia tak boleh nak buat operasi dalam 3D modeling lah, untuk awak buat part modeling yang biasa awak buat lah, untuk yang features yang biasa ni. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, so setakat ini saja. Setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Saya akan upload video ni untuk surfacing part yang kedua. So kita buat kelas pendek-pendek saja sikit-sikit dulu. So saya akan up lagi features untuk surfacing. Maybe next week kita akan masuk assembly Okay, so saya akan upload mungkin sekarang ni surfacing part yang kedua. Lepas ni mungkin ada surfacing part yang ketiga. Saya ajar lagi beberapa tools. Okay, kemudian next week kita akan buat SolidWorks assembly. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, so setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.